Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Samsudin individu pertama tawar diri bertanding pilihan raya kecil Pulai. Taksub fanatik penyokong Perikatan Nasional punca kekalahan Barisan Nasional. Khairi pertahan tindakan Perdana Menteri Islamkan pemuda di Kelang. Langkah Muhyiddin buat Negeri Sembilan dari boleh menang ke mudah kalah. Yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur, Samsudin Muhammad Fauzi menjadi individu pertama menawarkan diri untuk bertanding sebagai calon bebas bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai bulan depan. Samsudin yang pernah bertanding di kursi Parlimen Putrajaya pada pilihan raya umum ke-15 atas tiket sama berkata beliau mahu membawa suara pertubuhan bukan kerajaan ke Parlimen sekiranya diberi mandat oleh rakyat di kawasan itu. Menurutnya, hasrat untuk bertanding kerana beliau melihat lebih banyak perebutan kedudukan berlaku berbanding perjuangan isu rakyat selepas berakhirnya PRU15. Katanya, justru saya berasa perlunya ada NGO yang membawa suara rakyat ke Parlimen kerana sekurang-kurangnya ada ruang untuk kita sampaikan apa yang berlaku kepada rakyat. Kami yang terlibat secara langsung dalam menangani pelbagai isu pengguna hari-hari mendengar keluhan mereka. Saya dah 3 minggu berulang alik ke Pulai untuk kumpulkan data dan saya lihat ramai yang terkesan dengan kos kehidupan sekarang, misalnya isu kenaikan harga barangan. Anak kelahiran Keluang itu berkata beliau memilih untuk bertanding atas tiket bebas kerana tidak mahu terikat dengan parti politik. Katanya isu yang saya nak bawa di Pulai ini bukan untuk memecah undi. Saya ingin rakyat berfikir bahawa dengan menangnya Pulai kepada calon bebas tidak akan menggugat kerajaan. Saya memberi peluang kepada pengundi sama ada mereka nak jadi hero pengguna ataupun tidak kali ini. Saya letakkan kepada mereka. Tetapi sudah ada suara rakyat di Parlimen dan saya adalah pembuka pintu kepada NGO lain untuk satu langkah ke hadapan lagi. Pada PRU15, Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Dato' Dr. Razif Jidin yang mewakili Perikatan Nasional memenangi Parlimen Putrajaya dengan majoriti 2,310 undi, menewaskan 5 pencabarnya termasuk Samsudin dan penyandang Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur Barisan Nasional. Suruhanjaya Pilihan Raya sebelum ini menetapkan tarikh penamaan calon bagi PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Slipan Jeram adalah pada 26 Ogos, pengundian awal pada 5 September dan hari pengundian pada 9 September. Setakat 23 Julai, seramai 166,653 individu layak mengundi bagi kerusi Parlimen Pulai dan Dun Slipan Jeram pula seramai 40,379 pengundi. Media sebelum ini melaporkan sebanyak 8 borang percalonan bagi PRK Parlimen Pulai dan Dun Slipan Jeram Muar telah dibeli setakat Jumaat lepas. Kerusi Parlimen Pulai dan Dun Slipan Jeram kosong susulan kematian penyandangnya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lepas. Aktivis Arun Dorasamy meminta pengundi India tidak keluar mengundi pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dun Slipan Jeram pada 12 September. Katanya ia sebagai tanda protes masyarakat India terhadap tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru-baru ini mengislamkan seorang lelaki di sebuah masjid. Katanya saya mulakan gerakan protes dengan menyeru pengundi India boikot PHBN dalam PRK Pulai dan Slipan Jeram. Ini tidak bermakna saya meminta pengundi India menyokong Perikatan Nasional. Ini adalah satu petanda bahawa masyarakat India tidak berpuas hati dengan kerajaan hari ini. Semalam, Arun dipanggil memberi keterangan oleh pihak polis berhubung klip video TikTok yang disiarkan yang mempersoalkan tindakan Anwar membantu saudara baru dalam proses lafaz kalimah syahadah di Kelang baru-baru ini. Sementara itu, Arun berkata bahawa dia membuat klip video di TikTok itu selepas tidak puas hati dengan tindakan Anwar selaku Perdana Menteri negara yang menurutnya perlu bebas daripada sebarang aktiviti agama. Katanya Perdana Menteri telah memulakan satu duluan yang baru bahawa sesiapa saja boleh menukar agama, sesiapa saja termasuk penjawat awam, guru, pengetua, malah pelajar tua di sekolah dan kolej. Sekurang-kurangnya sebelum ini ada satu ketetapan bahawa pengislaman dilakukan oleh imam atau oleh jakim sahaja. Tindakan Anwar jelas tidak menjaga sensitiviti dan sentimen Hindu dan kaum India di negara ini. Namun dia mengulangi bahawa dia tidak pernah mempersoalkan hak pemuda itu untuk menukar agama. Semalam, Arun dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman pada jam 10 pagi dan disiasat kira-kira setengah jam hingga 1 jam. Menurut peguamnya, Rajis Nagarajan Arun disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Kesesaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Slipan Jeram Johor akan diadakan di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Johor Bahru dan Muar pada Sabtu ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Ikmaluddin Ishak berkata kertas penamaan calon hendaklah diserahkan dari jam 9 hingga 10 pagi kepada pegawai pengurus di pusat penamaan calon di kedua-dua dewan berkenaan. Menurutnya bagi melancarkan proses penamaan calon, SPR menyarankan kepada bakal calon agar mengisi borang dan membuat semakan awal dengan pejabat pegawai pengurus berkenaan atau pejabat pilihan raya negeri Johor sebelum hari penamaan calon.
Katanya selain itu, mereka juga disarankan untuk membuat pembayaran deposit lebih awal dan resip pembayaran tersebut hendaklah dibawa ke HPC sebagai bukti pembayaran. Bagi bakal-bakal calon yang mewakili mana-mana parti politik, diingatkan untuk mengemukakan surat kebenaran penggunaan simbol parti yang diwakili apabila membuat penyerahan kertas penamaan calon. Jelasnya, setiap bakal calon hanya dibenarkan diiringi oleh seorang pencadang dan seorang penyokong untuk memasuki PPC. Katanya, penggunaan semua jenis alat muzik ataupun pembesar suara bagi tujuan dakwah politik melalui apa-apa cara termasuk menerusi penggunaan apa jua jenis kenderaan adalah tidak dibenarkan pada HPC dan merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Orang awam serta penyokong-penyokong yang mengiring calon adalah dilarang menunggu atau berada dalam jarak 50 meter dari sepadan PPC yang telah ditetapkan. Calon-calon yang telah membayar deposit bahan kempen pilihan raya sebagaimana diperuntukkan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 adalah tertakluk kepada undang-undang kecil mana-mana pihak berkuasa tempatan bagi tujuan mempamer dan mengedarkan bahan kempen pilihan raya yang mengandungi gambar calon, lambang atau simbol parti dan gambar pemimpin parti gabungan atau komponen secara bersama atau berasingan yang diwakilinya. Ikmaruddin berkata, SPR berharap bakal calon dan parti politik yang terlibat agar sentiasa mematuhi undang-undang, peraturan, tata etika dan arahan SPR, PDRM dan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan proses penamaan calon yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ketaksuban dan fanatik setengah penyokong Parti Perikatan Nasional di Kedah, Kelantan dan Terengganu didakwa menjadi antara faktor kekalahan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di negeri berkenaan. Ketua Pemuda UMNO Johor, Nur Azli Ambrose berkata ia menjadi satu fenomena yang mana tiada apa yang boleh mengubah persepsi dan keputusan penyokong tersebut meskipun untuk perubahan demi kebaikan rakyat negeri tersebut. Katanya, kami UMNO menginsafi dan menghormati mandat serta keputusan rakyat. Apa yang penting, tanggungjawab kita bersama-sama memikirkan yang terbaik untuk negara. Tetapi apa jua yang berlaku di Kelantan, Kedah dan Terengganu yang mana saya sendiri menyertai kempen pilihan raya di sana berdepan dengan satu situasi ketaksuban melampau dan fanatik. Walau bagaimanapun kita cuba berkempen di Terengganu untuk atasi soalan pengangguran dan mahu pastikan urus takbir diuruskan orang yang betul. Apabila berdepan dengan fenomena itu, pada pemerhatian saya memang tiada apa yang boleh dibuat dan akhirnya diterjemahkan dalam bentuk keputusan pilihan raya. Bagaimanapun menurut Nur Azlin, BN dan UMNO tidak akan berputus asa dan percaya di masa akan datang, rakyat akan sedar bahawa pentingnya kebajuan dalam sesebuah negeri. Bekas Menteri UMNO, Khairi Jamaluddin hari ini menyatakan sokongannya terhadap tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengislamkan seorang pemuda di sebuah masjid di Kelang baru-baru ini. Ekoran kejadian itu, kata Khairi, timbul kekecohan antara rasa tidak puas hati setengah pihak. Menurut Khairi, ada pihak beranggapan sebagai Perdana Menteri bukan tugas Anwar untuk terlibat dalam urusan agama. Malah ada yang menuduh sehingga mengaitkan langkah itu sebagai usaha kerajaan mendapatkan semula sokongan rakyat selepas berakhirnya pilihan raya negeri. Katanya, saya nak mempertahankan Perdana Menteri dalam hal ini. Hanya kerana dia seorang Perdana Menteri, ia tidak menjadi seseorang itu berhenti daripada menjadi seorang Muslim. Pada Jumaat lalu, Anwar bersembahyang di sebuah masjid di Kelang dan terlibat membimbing seorang lelaki bukan Islam mengucap 2 kalimah syahadat. Tindakan itu mendapat bantahan setengah pihak dan dianggap kurang sesuai kerana melibatkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Antara pihak yang bersuara menyatakan rasa kesal mereka ialah Dewan Perhimpunan Cina, Kuala Lumpur dan Selangor serta bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, P. Ramasamy. Khairi berkata dia menghubungi bekas Menteri Agama yang juga bekas Mufti Wilayah Persekutuan, Zulkifli Muhammad untuk mendapatkan pandangan mengenai tindakan Anwar. Kata Khairi, Zulkifli memberitahunya mana-mana orang Islam boleh membantu seseorang yang ingin memeluk Islam secara sukarela. Katanya dilaporkan bahawa Perdana Menteri terlibat dalam acara itu secara spontan. Saya juga akan melakukan perkara sama jika ada orang mendekati saya dan meminta berbuat demikian. Sementara itu, Syarif turut sependapat dengan Khairi dan menjelaskan pada akhirnya Islam adalah agama rasmi negara. Justru katanya sebarang bentuk usaha memastikan Islam diperkukuhkan sentiasa disambut baik. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin harus bertanggungjawab atas kegagalan parti itu merampas Negeri Sembilan daripada Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri lalu, kata Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syaharin. Dia lebih dikenali sebagai Cikgu Bab berkata, keputusan Muhyiddin melantik Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu sebagai pengurusi PN Negeri Sembilan sebenarnya menyukarkan gabungan bertababir untuk mengambil alih negeri berkenaan. Dakwa Badrul Hisham, dengan pelantikan Ahmad Faizal mengetuai PN Negeri Sembilan, status negeri itu sebagai kawasan berpotensi untuk dimenangi bertukar kepada mudah kalah. Malah dia juga mendakwa ada antara calon yang dikemukakan bersatu dalam PRN pada 12 Ogos lalu sebenarnya dipilih selepas mereka dicadangkan beberapa ketua cawangan UMNO. Katanya kepada Presiden juga, keputusan menghantar pijak oleh Presiden sehingga menukar Negeri Sembilan sebagai negeri berpeluang menang kepada negeri mudah kalah perlu diambil tanggungjawab. Senarai calon beberapa orang umur 70 tahun ke atas
calon tidak sedia tanding, tidak ada jentera, tanpa persediaan kewangan, sangat pelik dan seolah-olah sengaja untuk mencari kalah. Senarai calon lebih bersedia diketapi dengan alasan-alasan bodoh seperti calon umur 75 tahun dicadangkan 8 ketua cawangan UMNO. Pada PRN lalu, PM meletakkan calon di semua 36 kursi Dewan Undangan Negeri namun hanya mampu memenangi 5 daripadanya. Ia berlaku ketika PM menguawalkan kononnya mampu merampas Negeri Sembilan daripada PHBN sekaligus membuka jalan menggantikan kerajaan pusat. Kemenangan PHBN menyaksikan parti kerajaan perpaduan menguasai 2/3 DUN Negeri Sembilan. Katanya, Negeri Sembilan banyak isu besar semua tidak keluar ketika PRN. Adakah wujud sebarang rundingan secara sulit? Dia sebelum ini kritikal terhadap Putrajaya berkata, meskipun kesilapan dalam strategi gabungan itu masih boleh diterima, tiada siapa yang tampil untuk bertanggungjawab atas kekalahan PN di Negeri Sembilan. Badrul Hisham juga mendakwa dia ada mengingatkan Muhyiddin bahawa kekuatan Bersatu dan PN bukanlah daripada kepimpinan tertinggi, sebaliknya akar umbi dan kekuatan gelombang rakyat. Sementara itu, dia turut mempersoalkan mengapa Bersatu Kedah hanya menamakan 3 wakil rakyat untuk mengisi jawatan Exco dalam kerajaan negeri serta seorang timbalan Speaker DUN. Dia mendakwa perkara itu didedahkan menerusi surat Bersatu Kedah kepada Menteri Besar Muhammad Sanusi Makno. Katanya kenapa ini boleh berlaku sedangkan keputusan berbeza dengan keputusan Bersatu Pusat. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.